Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, bukan main lagi. Bukan main lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Dulu ketika Anwar Ibrahim berjenaka meminta nombor telefon pada seorang remaja wanita, bukan main lagi, depa hentam Anwar Ibrahim. Tapi rupa-rupanya ada video sekarang sedang tular, Sanusi telah memukul kepala, bahasa orang utara melepuk kepala seorang wanita remaja juga agaknya dengan kertas. Dia lepuk kepala. Mana yang lebih pilu, mana yang lebih sandi sebenarnya, melepuk kepala atau minta nombor telefon? Sanusi kena kali ini. Itulah. Tapi walaupun begitu, Sanusi mengakui bahawa dia melepuk dengan kertas, bukan dengan kayu. Sanusi mempertahankan gurauan itu. Jadi kenapa dulu gurauan dari PM tenang-tenang saja, depa hantam PM. Sekarang betul-betul dipukul di kepala, dilepuk dengan kertas. Walaupun dengan kertas, tapi kertas itu pun sakit juga pertama. Kedua, diviralkan pula, itu kena lepuk, bikin malu juga itu. Lebih bikin malu daripada diminta nombor telepon. Tapi Sanusi mempertahankan gurauan itu. Dia kata itu lepuk dengan kertas. Cuba bayangkan kalau anak Sanusi kena lepuk dengan kertas. Dia marah tak? Tanya saja kan, tanya saja. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor mempertahankan tindakannya yang telah memukul kepala seorang wanita muda dengan sehelai kertas. Bercakap kepada Malaysia Kini, Sanusi berkata kejadian pada Sabtu itu hanyalah cara bergurau untuk menegur pelajar berkenaan kerana lambat memohon bantuan. Lepuk dengan sehelai kertas, surat saja, bukan dengan kayu, kata Sanusi. Melawak dengan anak-anak, lagu itulah cara kami kat kampung ni melawak, kata Sanusi. Jadi Anwar dulu tak boleh kena terima dia punya gurauan. Kali ini Sanusi lepuk kepala, boleh terima. Anak tu nak masuk politeknik esok hari, kemarin dulu kata Sanusi. Pada hari itu bagi surat minta sumbangan. Kena lepuk lah, tapi tetap bagi juga RM650 untuk beli barang dia masuk politeknik, katanya kepada Malaysia Kini. Pada video kejadian yang tular itu, Sanusi dilihat memukul kepala wanita berkenaan dengan sehelai kertas yang bergulung sebelum semua orang ketawa. Dia kemudian bergambar dengan wanita itu menyerahkan sekeping kertas yang berbeza. Sanusi berada di Kampung Budi, Pokok Sena pada hari Sabtu lalu untuk menyampaikan bantuan wang tunai dan keperluan kepada 60 penduduk kampung miskin Tegar. Terdahulu, Timbalan Presiden Muda, iaitu Amira Aisyah Abdul Aziz, tampil mengkritik Menteri Besar Kedah itu supaya menjaga kehormatan orang ramai dan menyifatkan tindakan Sanusi itu sebagai biadab. Bagaimanapun, Sanusi menjelaskan tidak adil untuk menilai tingkah laku orang Kedah berdasarkan kebiasaan adat orang Kuala Lumpur. Kata Sanusi, suruh depa pi tanya budak tu dengan mak dia lah. Dia ada rasa macam depa tu dok kata ada. Katanya. Ukur orang Kedah bergurau pakai pembaris KL memang tak jumpa yang lurus lah, kata pemimpin PN itu lagi. Okey, so yalah, itu budaya Kedah pun. Itu budaya Kedah, budaya utara. Jadi sama juga bila Sanusi pergi Selangor dulu, dia tak boleh bawa budaya orang Kedah, budaya orang Selangor, budaya orang utara ke negeri Selangor. Mungkin dulu dia nak bergurau senda kot, sampailah dia tersentuh 3R. Okey, jadi bagus jugalah keadaan jadian begini ini berlaku supaya semua orang-orang politik dapat muhasabah diri. Lepas ni berhati-hati dengan apapun tindakan, apapun kata-kata yang ingin dikata, ingin dicakap, semua kena berhati-hati.
Jadi Denyut Nadi Suara Rakyat bagaimana channel ini, kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Sekali lagi kita bertemu. Tunggu pemilihan UMNO untuk buang Zahid Hamidi. Bukankah dia dapat jawatan itu melalui usul tiada pertandingan yang telah dipersetujui oleh akar umbi? Pening juga UMNO nih. Dulu dipersetujui oleh akar umbi, kononnya supaya UMNO kuat, tak ada perpecahan, yaitu usul tiada pertandingan yang dipersetujui untuk presiden dan timbalan presiden. Tup-tap bila BN kalah teruk, sekarang kata akar umbi pula dia letak jawatan kah? Aduh, daripada sabudin.com.net 19 Ogos 2023. Tunggu pemilihan UMNO untuk buang Zahid Hamidi. Bukankah dia dapat jawatan melalui usul tiada pertandingan yang disetujui oleh akar umbi? Berikutan prestasi buruk UMNO pada PRN 6 negeri baru-baru ini melantun-lantun desakan diasapkan agar Ahmad Zahid Hamidi meletak jawatan sebagai Presiden UMNO. Persoalan pertama, jika Zahid Hamidi meletak jawatan, apakah masalah UMNO akan serta-merta selesai dan ia selepas itu terus mampu pula mencapai keputusan gemilang pada PRU 16 akan datang? Ini persoalan besar. Persoalan kedua ialah kalau Zahid Hamidi meletak jawatan juga, siapa yang mahu diletakkan sebagai penggantinya? Siapa yang boleh ganti dia? Kiranya pengganti yang mengambil alih itu ialah Muhammad Hassan atas kedudukannya sebagai timbalan presiden sekarang ini. Sejauh mana beliau ada keajaiban untuk memulihkan UMNO? Jangan-jangan kerja pertamanya nanti adalah mengunjungi rumah Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin sekali lagi. Setelah kali pertama melakukannya, sebaik saja keputusan PR15 diumumkan baru-baru ini. Ini pun persoalan-persoalan yang agak rumit untuk dirungkai dan agak bermisteri. Sebelum menemui jawapan dalam kedua-dua persoalan di atas itu, harus disedari bahawa Zahid Hamidi berjaya menduduki jawatan Presiden UMNO pada pemilihan yang lalu. Secara tidak bertanding adalah berdasarkan usul tidak membenarkan pertandingan bagi dua jawatan tertinggi UMNO yang disokong sebulat suara oleh akar umbi parti itu sendiri. Nah, kenapa sekarang bila kalah PRN hanya Zahid Hamidi seorang yang diminta berundur pergi? Selain ketetapan meletakkan Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, adalah keputusan sebulat suara perwakilan yang menyokong usul tiada pertandingan itu. Ini bermakna kekalahan yang diterima UMNO dalam PRN baru-baru ini tidak boleh dibebankan kepada Presiden UMNO saja. Apakah timbalan Presiden UMNO yang juga menang tidak bertanding tidak bersalah? Kenapa Zahid saja yang bersalah? Kenapa Tok Matasan tak bersalah? Itu maksud dia. Dalam bahasa paling mudah dan melihat apa yang berlaku pada UMNO kini, sementara Zahid Hamidi sering dicop sebagai beban utama, parti itu sebenarnya perlu perubahan total dan tidak mencukupi dengan hanya presiden saja diundurkan jika inginkan hasil yang benar-benar berbeza dalam perjuangan masa depannya. Ini kerana jika Zahid Hamidi saja diundurkan, pengganti dan susunan di bawahnya masih mereka yang gagal yang berada dalam pakej Presiden UMNO sebelum ini. Adalah sukar diyakini mereka yang sama-sama gagal bersama Zahid Hamidi untuk diletakkan harapan agar mampu berbuat lebih baik bagi memulihkan UMNO. Pokoknya, selagi Zahid Hamidi disokong kepimpinan UMNO, beliau harus terus memegang jawatannya sekarang sehingga tamat tempo. Satu-satunya cara, jika semua orang mahu merubah UMNO dan membuang Zahid Hamidi, kepimpinan sedia ada mestilah meletakkan jawatan dengan segera secara beramai-ramai agar satu pemilihan kepimpinan baru dapat diadakan. Kemudian, mereka yang berada dalam kelompok kepimpinan tidak harus lagi menawarkan diri untuk bertanding apa-apa jawatan. Sebaliknya, mesti turut berundur mengiringi pemergian Zahid Hamidi. Hanya dengan itu, barulah wajah UMNO dapat dijelmakan dengan kepimpinan baru yang segar.
serta mereka juga mempunyai masa yang mencukupi untuk memulihkan keyakinan rakyat menjelang PRU16 yang dijangka diadakan pada tahun 2027 akan datang. Tetapi siapa dalam kepimpinan UMNO yang sedia berbuat demikian? Jika tiada yang sedia, pilihan yang tinggal hanyalah dengan semua pihak berlapang dada, kembali bersatu dan berganding tenaga memperkukuhkan kedudukan UMNO bersama-sama dengan Zahid Hamidi yang telah dipersetujui menerajui UMNO sehingga tempohnya memegang jawatan itu berakhir pada tahun 2026 akan datang. Dalam pemilihan itu nanti, inilah masa yang terbaik untuk melakukan perubahan yang sewajarnya sebelum ketibaan PRU16. Namun jika pemilihan tahun 2026 juga dipersetujui untuk ditangguh lagi selama 18 bulan lagi, bagi membolehkan PRU16 diadakan terlebih dahulu dan pemilihannya hanya dijadwalkan 6 bulan selepas PRU16 pada tahun 2027 itu, sebagaimana usul dalam pindaan perlembagaan yang telah diluluskan, di mana ini bermakna Zahid Hamidi masih menerajui UMNO dan BN. Anggap sajalah PRU itu nanti sebagai detik hidup mati yang mesti dilalui dan dilawan habis-habisan. Sebagai iktibar terakhir barangkali, yang tinggal hanyalah banyakkan sama membaca doa tolak bala kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sahabudin Husin, 19 Ogos 2023. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.